Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kami ingin membentangkan tajuk tentang penggunaan trigonometri dalam kehidupan seharian. Tajuk kami adalah trigonometri dalam navigasi. Kami akan menggunakan law of cosine. Okey, ahli kumpulan yang pertama adalah Nurul Sairatul Fitri binti Muhammad Zamri. Yang kedua, Nur Eliana binti Abdullah. Yang ketiga, Nur Alifa Eliana binti Nur Hisham. Yang keempat, Nur Antasha binti Muhammad Azhar. Dan yang kelima, Najwa binti Hidrat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Sairatul Fitri binti Muhammad Zamri. Pengenalan. Trigonometri bermaksud pengiraan dengan segitiga. Ini adalah kajian hubungan dalam matematik yang melibatkan panjang, tinggi dan sudut segitiga yang berbeza. Trigonometri menyebarkan aplikasinya ke pelbagai bidang seperti arkitek, juruukur, angkasawan, ahli fizik, jurutera dan penyiasat tempat kejadian. Trigonometri dalam navigasi adalah proses untuk menentukan kedudukan seorang dengan tepat dan merancang laluan untuk pergerakan kapal atau kenderaan dari satu tempat ke tempat lain. Teknik navigasi melibatkan kedudukan mencari berbanding lokasi dan corak yang diketahui lokasi serta menentukan jarak antara tempat. Seterusnya, trigonometri yang digunakan dalam navigasi. Trigonometri digunakan untuk menetapkan arah seperti utara, selatan, timur dan barat. Ia memberitahu arah mana yang harus diambil dengan menggunakan kompas untuk menuju ke arah lurus untuk menunjukkan ke lokasi. Selain itu, dalam navigasi juga, proses pemantauan dan pengawalan pergerakan kapal atau kenderaan dari lokasi yang tetap dapat ditentukan. Maksudnya, ia adalah proses menentukan kedudukan dan arah mana-mana badan yang bergerak di atas bumi. Baiklah, seterusnya ialah bagaimana untuk menentukan arah dalam trigonometri. Untuk kedudukan asas trigonometri iaitu yang standard, ianya haruslah dimulakan pada paksi X dan dikira mengikut arah jam. Sebagai contoh, dekat dalam gambar tu, sudut 60 darjah berada di paksi X dan terletak pada kuadran yang pertama. Untuk gambar yang kedua, seterusnya pada kuadran yang kedua ialah 120 darjah dan terletak pada paksi X. Sama juga dengan kuadran yang ketiga dan keempat, iaitu jumlah sudutnya ialah 235 darjah dan kuadran yang keempat ialah 315 darjah. Dan kesemua sudut tersebut haruslah berada pada paksi X. Untuk menentukan jumlah bagi satu bulatan seharusnya ialah 360 darjah. Okey. Seterusnya ialah navigasi yang digunakan oleh kapal, pesawat dan juga lain-lain. Ianya haruslah dimulakan pada paksi Y dan dibaca mengikut arah jam. Untuk yang seterusnya kita akan pergi kepada cara untuk menyelesaikan masalah navigasi dengan mengaplikasikan konsep trigonometri. Untuk gambar yang pertama ni kita tak perlu selesaikan, kita cuma perlu nyatakan sahaja. Untuk menyelesaikan masalah navigasi dalam konsep trigonometri, pada gambar yang pertama ni kita boleh nampak perjalanan kapal dari arah utara ke arah kapal tersebut ialah 110 darjah.
dan dibaca dengan mengikut arah jam. Okey, untuk gambar yang kedua pula, gambar yang kedua ni ia menggunakan sama juga macam gambar yang pertama. Kita tak perlu selesaikan, kita hanya perlu menyatakan jumlah tersebut. Maka perjalanan kapal terbang adalah 270 darjah dan diukur mengikut arah jam dari arah utara ke arah kapal terbang tersebut. Apa itu law of cosine? Law of cosine berfungsi dengan baik untuk menyelesaikan segitiga apabila anda mempunyai dua sisi dan satu sudut. Law of cosine digunakan untuk mencari bahagian yang tersisa dari segitiga serong apabila panjang dua sisi dan ukuran sudut yang disertakan diketahui atau panjang tiga sisi diketahui. Dalam salah satu daripada kes ini, mustahil untuk menggunakan hukum sains kerana kita tidak dapat menetapkan proporsi yang dapat diselesaikan. Okey, contoh formula law of cosine. Okey, yang dapat kita tengok dalam segitiga ni ada A besar dan A kecil, B besar, B kecil dan C besar dan C kecil. Okey, kalau A besar tu adalah, kalau yang huruf A, B, C yang besar adalah sudut dalam segitiga. Dan A, B, C yang kecil adalah mewakili garisan yang berhadapan dengan sudut huruf besar tu lah. Okey, formula yang pertama, kita guna A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Cos A tu kita ambil sudut yang besar, sudut yang dalam, sudut huruf besar tu lah. Begitu juga dengan yang kedua, cuma kita ambil yang berbeza, yang kedua dengan ketiga. Kedua kita guna B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 AC cos B. Cos B tu kita ambil yang dalam lah, huruf besar. Okey, yang ketiga C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2 AB cos C. Cos C pun kita ambil sudut yang guna huruf besar yang dapat kita tengok dalam contoh ni. Bila perlu menggunakan law of cosine? Sisi ketiga segitiga apabila kita mengetahui dua sisi dan sudut di antara mereka. Yang kedua, sudut segitiga apabila kita mengetahui ketiga-tiga sisi. Contohnya, yang dapat kita lihat dekat slide ni ada contoh soalan dan jawapan. Soalan, kita nak cari sudut C. Dia dah bagi kita setiap panjang sisi segitiga tu lah. Okey, panjang bagi sudut C adalah 8, panjang bagi sudut A adalah 9 dan panjang bagi sudut B adalah 5. Sekarang mari kita masukkan apa yang kita ketahui ke dalam law of cosine. Kita akan gunakan rumus C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. Kita akan gantikan A, B dan C, panjang setiap sisi itu. Kita akan gantikan C kuasa 2 dengan 8 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 gantikan dengan 9 kuasa 2 tambah B kuasa 2 gantikan dengan 5 kuasa 2 tolak 2A masukkan 9, B masukkan 5 cos C. Kita akan dapat jawapan 64 sama dengan 81 tambah 25 tolak 90 darab cos C. So, kita akan bawa 81 dan 25 ke sebelah. Dia akan jadi 64 tolak 81 tolak 25 sama dengan negatif 90 darab cos C. So, kita akan dapat negatif 42 sama dengan negatif 90 darab cos C. Sekarang kita akan tukarkan tempat dia. Bawa negatif 90 darab cos C ke hadapan sama dengan negatif 42. Okey, kita tinggalkan cos C kat sebelah, bawa negatif 90 ke sebelah, bahagikan dengan 42. So, jadi cos C sama dengan negatif 42 bahagi dengan negatif 90. So, kita boleh guna kalkulator je, tekan shift cos dalam kurungan negatif 42 per negatif 90.
tutup kurungan. Tak payah letak negatif pun tak apa, sebab bila atas dengan bawah negatif, dia akan potong lah. So dia auto jadi positif. Okey, bila kita tekan answer, kita akan dapat sudut C adalah 62.2. Kat sini kita ambil satu tempat perpuluhan. Okey, saya Nur Antasha binti Muhammad Azhar. Dekat sini saya akan menerangkan soalan 1. Soalan 1 adalah seorang juruterbang di jalan lurus selama 1 jam 30 minit, kemudian membuat pembetulan pusingan menuju 8 darjah ke kiri dan terbang 2 jam ke arah baru. Sekiranya dia mengekalkan kelajuan tetap 450 mi per jam, sejauh mana dia dari kedudukan pemulanya? Okey, mari kita selesaikan soalan ni. Okey, mari kita selesaikan soalan ini. Dan jawapannya adalah kapal terbang dari A ke B adalah 1.5 jam darab 450 batu bersamaan dengan 675 batu. Manakala kapal terbang dari B ke C adalah 2 jam darab 450 batu bersamaan dengan 900 batu. Dan kapal terbang belok ke kiri 8 darjah, sudut dalam bersamaan dengan 180 darjah ditolakkan dengan 8 darjah. Maka jawapannya adalah 172 darjah. Okey, dengan menggunakan formula A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2, tolak 2BC cos A, maka X kuasa 2 bersamaan dalam kurungan 900 kuasa 2 tambah dalam kurungan 675 kuasa 2 ditolakkan dengan 2 dalam kurungan 900 dalam kurungan 675 dalam kurungan cos 172 darjah. Dan X kuasa 2 bersamaan dengan 2,468,800.7. Dan X punca kuasa 2,468,800.7. Maka X bersamaan dengan 1,571 batu. Itu adalah jawapannya. Soalan 2. Sebuah kapal bergerak dalam perjalanan 300 darjah selama 2 jam dengan kelajuan dari 15 knot. 1 knot bersamaan 1 batu nautika per jam. Kemudian ia berubah arah hingga 230 darjah, berterusan pada 15 knot selama 3 jam lagi. Pada masa itu, sejauh manakah kapal itu dari titik permulaannya? Okey, cara penyelesaian dia. Pergerakan pertama kapal 2 jam darab dengan 15 batu bersamaan dengan 30 batu. Pergerakan kedua pula 3 jam darab dengan 15 batu bersamaan dengan 45 batu. Seperti anda lihat pada gambar, sudut antara dua bahagian adalah 110. Anda boleh menemukan sudut ini dengan menggunakan line utara selatan dengan menggunakan geometri. Anda boleh menggunakan formula A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 campur C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Cara menjawab dengan menggunakan formula yang diberi pada gambar ialah X kuasa 2 sama dengan 30 kuasa 2 campur dengan 45 kuasa 2 tolak dengan 2 dalam kurungan 30 darab dengan 45, lepas tu darab dengan cos 110 darjah. Okey, seterusnya X kuasa 2 sama dengan 3848. X kuasa 2, kuasa 2 tu kita pindah untuk hilangkan kuasa. So kita jadikan X sama dengan punca kuasa 3848. Dapat jawapan dia X ialah 62. Okey, sekian, terima kasih daripada kami semua. Assalamualaikum.